Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita berjumpa lagi pada video yang baru, tajuk yang baru. Okey, hari ni 20 hari bulan 4. Okey, kita masih berada dalam PKP lagi. Harap-harap kita semua tetap berada di rumah. Okey. Jaga penjarakan sosial dan juga stay at home. Okey. Kita hari ni dah masuk sesi yang ke-5 untuk tips penjagaan arnab. Siapa yang belum tengok sesi yang pertama, kedua, ketiga dan keempat, kena return balik daripada nombor 1 untuk untuk tengok daripada nombor 1 sampai yang tajuk kali ni, sesi yang ke-5. Okey, sesi yang ke-5 ni saya akan beri anda tips iaitu kesinambungan daripada sesi yang keempat tentang tips penjagaan arnab, terutama sekali pada korang yang baru nak start berlarnab, lepas tu yang baru nak ada rasa minat nak berlarnab. So korang dapat tips ni, insya-Allah lah korang dapat ni sekurang-kurangnya adalah guide dalam 50-60%. Okay, selebihnya kemungkinan arnab tu bagi pengalaman, lepas tu pengalaman rakan-rakan yang lain, apa semua. Okay, so untuk tips kali ni, tips sesi yang ke-5 ni, kita lebih kepada macam kesinambungan daripada sesi yang keempat. Kita dah lepas bab sesi keempat, lepas tu kita bersambung untuk sesi yang ke-5 pula untuk cara-cara. Okey, kat sini saya ada nak kongsikan 5 cara, iaitu kesinambungan daripada sesi yang keempat, iaitu cara yang pertama, macam mana nak ajar cara arnab berkahwin. Pasal apa, bila dah belum, dah apa semua, korang dah yang lain dah jaga pemakanan, dah apa semua kan, mesti sampai satu masa arnab tu dah nak kahwin. Okey, lepas tu dia dah makin besar. Okey, dia punya cara dia dah untuk next step pula. Okey, pertama ajar cara kahwin. Yang kedua, pembiakan terancang. Okey, lepas tu yang ketiga, diet waktu bunting. Korang kena belajar benda ni. Lepas tu yang keempat, diet induk jantan. Lepas tu yang kelima, yang terakhir sekali, diet untuk anak. Saya susun macam ni sebab mula kita ajar cara kahwin. Lepas tu kita rancang dia punya pembiakan dia tu. Lepas tu bila kita dah ajar dia kahwin dah apa semua, dia mesti bunting kan. Okey, bunting, makanan apa yang kita kena bagi dia. Lepas tu induk jantan, apakah dia punya diet dia sama. Lepas tu untuk diet anak. Okey, saya terus pergi sana, pergi pada tajuk yang saya nak beritahu. Okey, yang pertama ni tajuk dia ialah ajar cara nak kahwin. Okey, untuk arnab pet. Okey, untuk arnab pet ni kebiasaannya dia agak berbeza sikit dengan cara arnab pedaging. Okey, arnab pedaging ni kebiasaannya kita akan kejar production. Kita punya matlamat adalah daging dia. Okey, umur berapa kahwin kan itu tak penting. Itu secara normal lah. Okey, untuk arnab pet, kita kena jaga dia punya sistem hormon. Kita kena jaga dia punya waktu kahwinkan tu bila, supaya dia tak menjadikan masalah pada masa akan datang. Okey, untuk arnab pet, ajar cara kahwin ni saya sarankan bermula umur 5 bulan. Okey, 5 bulan tu anda ajar dia kahwin. Ajar kahwin saja. Okey, dia belum nak kahwin lagi. Okey, dia ajar kahwin. Pasal apa? Arnab dara dan juga arnab bujang ni agak susah sikit kalau kita nak ajar dia kahwin. Memang susah, memang akan masa. Jadi ambil waktu 1 bulan tu, 5 bulan, start 5 bulan, ajar dia kahwin. Okey, macam mana nak ajar dia cara kahwin? Okey, ambil betina, masukkan dekat jantan. Okey, lepas tu dah 1 jam, dah apa semua, 1-2 jam biarkan dia bersama, dia mesti dalam tu gedebang kan. Mesti korang akan rasa macam dia ni bergaduh ke apa kan. So biarkan dia dulu 1 jam 2 jam, ataupun dalam masa 1 jam 2 jam tu kalau macam tengok kondisi dia macam ada boleh mencedera kan, okey, asingkan balik. Okey, buat macam itu sampai macam 1 hari 2 kali, ataupun 1 hari 3 kali. Waktu berasing-asing macam contoh waktu pagi, waktu petang, waktu malam. Sekali. Macam tu. Dia waktu tu dia memang dia belum kahwin lagi, dia tak pandai yang dia pergi enjut dekat kepala dia lah, dia pergi enjut dekat tepi lah, dia pergi enjut tak betul, memang tak tepat lah.
Waktu tu memang dia agak susah, memang agak susah. Okey, jadi nak kena buat rutin tu selalu supaya dia akan makin lama makin mahir. Okey. Lepas tu lagi satu, kemungkinan arnab ni dia tak semua arnab dia boleh kahwin dalam reban ataupun dalam sangkar. Ada arnab dia lebih selesa kita kahwin dengan dia dekat kawasan yang terbuka. Macam contoh rumah kita corner lot ataupun kita ada kawasan lapang ataupun kita ada playpen. Okay, lepaskan dalam playpen tu biar dia boleh lari dulu, dia kenal benda pusing baru dia akan kahwin. So nak kena ulang. Kira orang cakap tu ada sesi suai dan kenal. So itu adalah cara yang pertama macam mana kita nak ajar cara kahwin. Okey. Selepas tu bila dia dah 5 bulan pergi ke 6 bulan, masa umur dia 6 bulan ataupun 6 bulan lebih tu kemungkinan kat situ baru dia mahir. So baru dia akan kahwin kat situ. So 6 bulan dia kahwin, okey, bunting, lepas tu umur dia 7 bulan, 7 bulan baru dia beranak. Okey, dalam waktu dia beranak tu penting waktu dia matang. Sebab waktu tu hormon dia semua dah bagus, tapi pemakanan kena jagalah sebelum kahwin dengan dia tu. Makanan senang cakap daripada start dia baby sampai bila-bila umur dia kena jaga, bagi makanan yang terbaik supaya bila sampai satu masa nutrien dalam badan dia tu perlukan atau emergency, nutrien tu semua dah standby, semua dah ada. Okey, tu tajuk yang pertama. Okey, untuk yang kedua, pembiakan terancang. Okey, pembiakan terancang ni maksudnya lebih kepada macam contoh dia macam kita dulu breeder. Okey, kita kena rancang pembiakan tu. Satu bulan tu kita nak arnab kita ni beranak berapa ekor. Okey, kalau untuk yang korang yang bela suka-suka, pembiakan terancang tu sangat penting. Sebab apa ni, dia akan melibatkan kos, korang akan keluarkan duit makanan arnab kesayangan korang. So macam contoh kalau korang rasa tak ada keperluan untuk biakkan dia, korang suka dia setakat bela dia 2 ekor je kan. Okey, jadi korang boleh boleh pergi sunat dia ke, ataupun beranak dan korang nak buat jual suka-suka anak dia. Macam contoh bulan ni sekali je korang kahwin kan, so nanti bulan depan dia dah beranak. Okay, anak dia tu replace dia bila dia dah besar, replace dia yang parent dia tu korang jual. So rancangan terancang lah. Lagi satu, itu satu. Yang nombor dua, pembiakan terancang ni maksudnya jangan letak satu sangkar dia 2 ekor. Nanti dia akan kahwin dan juga akan beranak secara tak terkawal. Macam contoh korang mula bela 2 ekor kan, bela 2 ekor, kos makanan letaklah 1 bulan dalam RM20, RM30. Okey, tiba-tiba dia beranak jadi 6 ekor. 6 ekor dia kat situ kos akan jadi tinggi pada kita kan. So rancang benda tu. Sebab tu saya selalu sarankan satu sangkar tu, satu sangkar letak 1 ekor, satu sangkar satu sel. Kita dulu panggil satu sel 1 ekor, satu sel 1 ekor. Jadi dia orang cakap tu pembiakan dia terancang. Okey. Yang ketiga, bila kita dah kahwin dengan dia dah berjaya kahwin, dia dah pembiakan terancang. Okey, dia bunting. Okey, waktu dia bunting, apa diet dia yang paling yang kita nak kena jaga untuk arnab betina? Okey, untuk arnab betina selepas dia kahwin pop lekat sampai jantan tu jatuh ke tepi kan. Jatuh ke tepi, okey dia lekat. Okey, bila dia lekat, start lepas 2 hari tu, lepas 1 hari ataupun 2 hari, korang nak kena standby bagi dia alfalfa. Macam contoh biasa orang bagi dia satu genggam je tu kan. Okey, kali ni pula disebabkan dia bunting, korang bagi dia 2 genggam, double kan. Pellet jangan lupa. Okey, untuk arnab pet bagi pellet yang paling sesuai. Okey, macam kita kalau tanya pada kita akan recommendkan untuk pada arnab korang pellet nutrisi. Okey, untuk arnab siapa yang pakai pellet komersial, okey, korang pantau selalu. So alfalfa penting. Alfalfa dia akan bantu dalam pembiakan janin. Lepas tu dia akan bantu dari segi kalsium, lepas tu dia akan bantu dari segi tenaga, lepas tu dia akan bantu dari segi hormon susu, banyakkan susu. Itu kepentingannya alfalfa. Jangan arnab dah nak beranak baru bagi alfalfa. Tu salah. Waktu dia bunting 2 hari tu dah start nak kena bagi alfalfa. Alfalfa sangat penting pada arnab bunting. Dia juga boleh membantu memperbanyakkan janin. Okey. Tu kena ingat itu diet dia. Diet arnab yang bunting ni dia habis bagi.
Dia bagi habis benda apa semua, itu lagi sihat anak dia, lagi gemuk, susu dia lagi banyak benda apa semua. Okey. Yang seterusnya, untuk arnab jantan, apa diet dia? Okey, untuk arnab jantan, bila kita dah kahwinkan, arnab betina dah bunting benda apa semua, so kita pisahkan arnab jantan dengan arnab betina tu. Okey, jantan kita letak kat sel lain, diet dia macam biasa je, tak ada apa-apa perbezaan. Boleh bagi dia, untuk arnab induk jantan ni lebih banyak bagus bagi dia pellet dengan Timothy. Itu je diet harian dia. Kalau nak bagi multivitamin powder ke benda ke yang kita jual, tu pun boleh juga, tak ada masalah. Okey, so itu untuk diet anak jantan. Okey, lepas tu yang seterusnya dan yang kelima iaitu diet anak. Bila dia dah bunting, dia dah beranak. Okey, bila dia dah beranak, dia akan menyusu selepas 24 jam ataupun 48 jam lepas dia beranak. Anak arnab ni dia tak macam anak kucing. Okey, dia tak macam anak kucing. Jadi macam anak kucing, dia lepas beranak dia terus hisap susu. Macam anak arnab lepas 24 jam baru dia hisap susu. Baru hisap susu ibu dia 24 jam ataupun 12 jam dia baru hisap susu ibu dia. So biarkan dihisap susu ibu dia sekurang-kurangnya. Kalau macam saya dulu, okey, korang boleh tengok video kita yang dulu. Okey, saya dah ajar cara nak susu anak arnab dengan cara yang betul kan, dengan cara yang mudah. Okey, korang boleh ikut video tu macam mana. Macam saya dulu, saya susukan anak arnab saya satu hari satu kali. Setiap 24 jam tu satu kali je. Tapi dengan syarat susu sampai perut anak dia memang kembung, sampai anak dia sendiri tak nak isap susu. Saya dulu macam itu. Saya tak suka macam nak kenyah satu hari 2 kali 3 kali. Saya malas. Memang saya malas. Lagi satu risiko sebenarnya kita biarkan ibu dia susukan. Yang pertama sekali memanglah ikut kan bagus memang ajar ibu dia kan. Tapi untuk yang pada peringkat awal ni saya akan jaga. Pasal kita breeder, kalau ada kematian pada saya memang sangat rugi lah. So saya tak nak arnab saya mati. Jadi saya susukan, saya buat macam tu. Saya susukan satu hari 24 jam, satu hari sekali dalam masa 24 jam. Saya susukan dia sampai anak dia kembung. Lepas tu macam contoh pukul 12 tengah hari ni saya susukan, 12 tengah hari besok saya sambung lagi, saya akan susukan balik. So macam itu. So lepas tu bila anak dia menyusu, okey, habis susu pisahkan dengan ibu dia. Pasal kita takut kuku ibu dia benda pun semua masuk kat tempat masuk kat tempat bakul anak dia tu, kuku dia tu akan cocok pada anak dia, tu yang bahaya. Kita tak nak macam itu. Kita tak nak jadi macam itu. Lepas tu kadang ibu terpijak kaki anak dia, kadang anak dia boleh cacat. Itu kita bimbang. Ada ibu waktu tu macam dia lepas beranak, dia stres, dia suka keluar masuk dalam bakul, dia lompat masuk keluar, dia lompat masuk, lompat keluar, lompat. Kat situ bahayanya. So nak kena hati-hati. So lepas dia dah menyusu, okey, macam contoh dia lepas dia menyusu sampai umur dia 12 hari, 13 hari ke 14 hari, biasanya macam 10 hari, mata anak dia 10 hingga 12 hari mata anak dia akan terbuka kan. Lepas tu usia anak dia yang ke 14, anak dia akan start makan apa yang ibu dia makan. So dia akan makan fahih, dia akan makan pellet sikit-sikit, benda apa semua dia akan belajar. Okey, pastikan susu anak arnab sampai usia dia 60 hari. 60 hari. Okey, start daripada umur dia 2 minggu tu dah boleh kasih dia duduk dengan mak dia dah. Okey, dia dah biarkan dia dengan mak dia sekali. Okey, jangan lupa setiap kali pegang anak dia, pegang hidung ibu dia. Itu tips je lah. Itu tips. Pun cakap tu pantang larang je lah. Tak ada jadi apa-apa lah. Kemungkinan tak ada jadi apa-apa. Tapi kita bimbang, kita takut jadi apa-apa macam ibu dia buang anak dia ke benda apa semua. Okey. So, bila dah 14 hari, dudukkan dengan mak dia. Pastikan biarkan dia duduk dengan mak dia sampai umur anak dia 65 hari ke 60 hari kan. Baru pisahkan balik. Baru korang nak jual ke anak dia tu pun boleh. Baru korang nak pisahkan daripada ibu dia ke dah boleh. Sebab apa? Dia dah cukup dapat susu 60 hari dengan daripada ibu dia. Tu dah cukup. So untuk tips kali ni, sesi yang kelima, ini setakat ni je. Saya harap korang dapat manfaatkan ilmu-ilmu yang saya bagi. InsyaAllah kalau ada orang lain tanya, korang share lah ilmu ni. Okey, setakat tu je saya nak ucapkan banyak-banyak terima kasih pada subscriber yang dah subscribe. Siapa yang belum subscribe channel saya.
Okay, jangan lupa bantu support kita, support kita subscribe. Nanti kita ada sesi yang ke-6 pula. Saya akan cari tips yang lain untuk sesi yang ke-6 supaya korang dapat ada orang yang guide korang untuk bela arnab. So, pesanan saya, kalau nak bela arnab, belalah cara yang terbaik. Okey, bagilah arnab tu makanan yang terbaik. Okey, arnab kena bagi makanan arnab. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, berjumpa lagi kita pada tajuk yang akan datang. Assalamualaikum.